Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noralia Husna binti Muhammad Zain. Nombor matrik saya AA211-4. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nazak Aisyah binti Muhammad Supri, nombor matrik AA2129. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aiditunisha binti Abdullah. Nombor matrik saya ialah AA2100202. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunahira Nabila binti Razaman. Nombor matrik AA210466. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Fikramiza binti Jalaluddin. Nombor matris AA211859. Sudah menjadi perkara umum bahawa setiap pembinaan yang dilakukan haruslah dimulakan dengan perancangan awal agar proses pembinaan berjalan dengan lancar dan lebih teratur. Semasa proses perancangan dijalankan, arkitek dan jurutera masing-masing berganding bahu dalam melontarkan idea-idea yang bernas supaya projek yang dibina adalah selamat, kukuh, kuat, stabil dan semestinya mesra pelanggan. Oleh itu, arkitek akan membuat lukisan pelan yang merangkumi lukisan pelan lantai, pandangan hadapan, pandangan atas dan pandangan sisi bagi memenuhi kriteria pelanggan sebelum memulakan pembinaan. Selain lukisan pelan rumah, lukisan struktur juga dititik beratkan agar segala pembinaan menjadi lebih teratur. Jadi, kami sekumpulan telah diberikan tugasan untuk menjalankan projek banglo setingkat serta dinyatakan perincian maklumat berkaitan pembinaan rumah banglo dengan jelas. Saya akan membentangkan tentang konsep rumah kami. Daripada Construction membawa konsep rumah mengikut pilihan dan cita rasa pelanggan. Walau bagaimanapun, untuk pilihan konsep rumah kali ini, kami memilih konsep banglo model. Banglo model ini bukanlah sejenis rumah mampu milik. Banglo ini memakan banyak kos yang tinggi. Namun begitu, segala bahan dan peralatan digunakan adalah mesra pelanggan, selesa, selamat, kukuh, tahan lama dan sedap mata memandang. Sudah pastinya berbaloi dengan kos yang digunakan. Banglo ini berkonsepkan kemewahan dan kemegahan. Kumpulan kami telah memilih untuk membina sebuah rumah banglo satu tingkat dengan keluasan 580.31 meter persegi yang mampu memuatkan satu bilik tidur utama, 4 buah bilik tidur dengan keluasan yang sama, 2 bilik air, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 ruang makan, 1 dapur basah, 1 dapur kering, 1 utility dan juga sebuah teres. Dari segi susun atur ruangan pula, pintu utama diletakkan di bahagian ruang tamu berhadapan dengan garaj kereta bagi memudahkan tetamu yang hadir masuk ke dalam rumah. Ruang keluarga juga diwujudkan bagi memberi ruang kepada ahli keluarga untuk menikmati masa bersama. Ruang makan bersaiz sederhana yang terletak bersebelahan dengan ruang keluarga dan berhadapan dengan dapur ini dapat memudahkan pemilik rumah untuk menjamu hidangan kepada tetamu. Di bahagian luar pula, kami meletakkan meja bulat yang dipisahkan oleh pintu gelungsur kaca dengan bahagian ruang makan agar tidak mengganggu antara satu sama lain. Bukan itu sahaja, malah banglo ini juga mempunyai ruang untuk membasuh pakaian serta menjemur pakaian pada hari panas maupun hujan. Selain itu, terdapat juga bilik air utama yang terletak di antara bilik tidur satu dengan dapur basah untuk kegunaan orang ramai. Jenis bahan terbagi pada dua iaitu bahan asas dan bahan sampingan. Untuk bahan asas, batu bata secara tradisinya, batu bata telah banyak digunakan di dalam industri pembinaan selain bertindak sebagai struktur sesebuah bangunan atau binaan. Ianya juga berfungsi memberikan kesan estetik untuk menyalakan lagi pandangan seni bina bangunan dengan kesan tekstur indah, menarik dan cantik. Harga untuk satu unit batu bata adalah 40 sen, jadi untuk satu pelet dalam anggaran RM240. Simen ini merupakan jenis yang paling banyak digunakan dalam industri binaan. Ia sesuai digunakan untuk semua kerja sama ada untuk kerja-kerja kasar, pembinaan struktur, kerja-kerja kemasan dan sebagainya. Dari segi harga, simen ini adalah jauh lebih murah berbanding dengan simen jenis lain. Harga untuk satu beg simen adalah RM18. Satu beg beratnya mencecah 50 kilo. Pasir kasar digunakan dalam campuran konkrit dan akan digunakan untuk kerja-kerja seperti membaca simen dan konkrit, struktur, lantai, tiang dan lain-lain. Harga untuk satu
Ella pasir lebih kurang RM40. Pasir halus digunakan dalam campuran mortar untuk kerja-kerja seperti melebar dinding, plaster, render lantai dan kekemasan lain. Harga untuk satu ela pasir halus adalah RM45. Kayu ialah sejenis bahan organik berserat yang dijumpai dalam batang dan akar pokok atau tumbuhan. Biasanya kayu merujuk kepada tumbuhan sangka yang kekal. Ia telah digunakan selama beribu tahun sebagai bahan bakar dan bahan pembinaan. Setiap rumah mempunyai ukuran kayu yang tersendiri. Besi yang digunakan ialah keluli padat. Bahagian sebuah rumah yang paling penting ialah bahagian cerucutnya, kerana jika cerucutnya tidak kukuh, maka dinding yang dibina akan roboh. Harga besi mengikut ketebalan dan ukuran. Untuk bahan-bahan sampingan atap, jenis atap yang digunakan ialah atap genting tanah liat. Atap ini digunakan kerana memberikan lebih banyak keselesaan. Atap genting tanah liat lebih sejuk berbanding atap genting konkrit. Harga atap stripping genting tanah liat ialah RM40. Cat. Jenis cat yang kami gunakan adalah Nippon Paint. Penggunaan cat Nippon Paint amat bagus kerana cat ini tahan lama serta kualitinya yang bagus. Nippon Paint Malaysia telah melancarkan cat antivirus dan antibakterial Nippon Paint Virus Guard yang memiliki ciri tambah yang baharu serta telah diuji di makhmah dan didapati 99% berkesan melawan coronavirus manusia. Kekemasan lantai. Terdapat beberapa kekemasan lantai yang kami gunakan, antaranya ialah jubin dan mozaik. Setiap jubin dan mozaik yang digunakan berdasarkan ciri-ciri bilik. Bilik air kami menggunakan kekemasan lantai jenis jubin marmar yang berwarna hitam. Ianya akan memberikan suasana mewah di dalam bilik air. Di dapur, kami menggunakan jubin marmar yang berwarna cerah kerana ianya akan memberikan ruang dapur lebih luas dan senang untuk menggabungkan warna-warna. Saya akan bentangkan butiran rumah. Rumah bangla ini mempunyai keluasan 580.31 meter persegi dan terdiri daripada ruang keluarga, ruang tamu, bilik tidur utama, bilik tidur 1, 2, 3 dan 4 yang masing-masing mempunyai keluasan 30 meter persegi. Bilik air utama, dapur kering, dapur basah, utiliti dan teras. Baiklah, bahan binaan terbahagi kepada 4 bahan, iaitu konkrit, kolam, slab dan foundation. Oleh kerana ia terletak di bawah aras bumi, foundation ataupun asas adalah komponen paling bawah bangunan dan tidak kelihatan. Fungsi utama asas adalah untuk menerima dan memindahkan beban ke bahagian bawah tanah. Asas bed telah digunakan dalam pembinaan rumah ini. Ini disebabkan oleh fakta bahawa pembinaan yang ditampung tidak melebihi 4 tingkat serta struktur tanah iaitu batu kerikil. Saiz asas bed ditentukan oleh saiz bahan yang dibawa serta keupayaan menggalas tanah. Asas untuk projek ini bersaiz 1 meter dan 1 meter. Kedalaman asas ini pula adalah 1,500 mm dan mempunyai lapisan pengedap 50 mm di bahagian dasar. Ini menghasilkan jumlah kedalaman adalah sebanyak 1,550 mm. Asas bed biasanya diperbuat daripada konkrit bertulang. Tulang keluli asas bed ini menyokong asas iaitu foundation sambil menurunkan ketebalan asas. Ketinggian tetulang keluli tegangan adalah jenis tetulang yang digunakan. Nisbah campuran konkrit adalah 1, 2, 4. Simen, batu bawah halus dan batu bawah kasar. Yang kedua, lantai slab iaitu komponen struktur yang menanggung berat penghuni bangunan, perabot dan barang lain. Lantai dibina kukuh untuk keselesaan dan keselamatan penghuni bangunan. Lantai direka bentuk untuk memberikan permukaan yang rata dan mendatar di lantai bangunan, bumbung, jambatan dan struktur lain. Untuk projek ini, lantai plat sahala iaitu one-way slab digunakan. Rusuk dalam 2 arah bertentangan membawa beban dalam 1 arah untuk menyokong one-way slab ini. Lantai akan sengit ke 1 arah rating yang pendek. Di atas tulang utama, telulang agihan diberikan sepanjang jangka panjang untuk mengagihkan berat secara seragam serta untuk menahan suhu dan lanjutan. Jenis lantai ini sesuai untuk banglo satu tingkat dan mempunyai kos pembinaan yang lebih rendah daripada two-way slab.
Yang ketiga, tiang itu kolom. Tiang diletakkan seperti yang ditunjukkan dalam rajah, dengan tiang berfungsi sebagai penyambung antara rusuk tanah dan rusuk bumbung. Tiang konkrit, tiang keluli, tiang span konkrit dan tiang kayu adalah semua contoh tiang yang digunakan dalam pelbagai pembinaan. Kami akan menggunakan tiang konkrit untuk membina banglo ini kerana tiang konkrit mempunyai spesifikasi terbaik untuk membina rumah. Setiap bahagian tiang konkrit ini dibina pada ketinggian yang berbeza. Ini kerana setiap tiang mempunyai tugas penting untuk dimainkan. Sebagai contoh, tiang serambi akan lebih pendek daripada tiang dinding. Selain itu, tiang diserambi serong bagi membolehkan hujan melepasi bumbung serambi iaitu teres dengan lebih mudah. Ketebalan tiang dinding adalah sama iaitu 500mm darab 500mm. Tetapi ketebalan tiang serambi ialah 250mm darab 250mm. Yang terakhir adalah rasuk iaitu beam. Rasuk cantilever, rasuk disokong mudah, rasuk selancar, rasuk hujung terikat dan lebih banyak bentuk rasuk beam jujur. Sebagai alternatif kepada asas standard, rasuk tanah iaitu ground beam ialah rasuk yang merentang antara tanah tapak bed. Rasuk tanah boleh digunakan untuk sokongan bata, kerja blok dan jenis pembinaan lain. Tetapi ia juga boleh digunakan di pinggir dalam konkrit iaitu tapak di mana lantai dibina. Rasuk cantilever digunakan dalam pembinaan banglo kami. Pembinaan tradisional menggunakan rasuk dan gelang disokong sepenuhnya oleh tiang konkrit di setiap sudut. Kami boleh menjimatkan ruang untuk tiang konkrit dengan menggunakan rasuk cantilever dan pembinaan rumah akan kelihatan lebih moden dengan lebih sedikit tiang konkrit. Rasuk tanah iaitu ground beam merujuk kepada kedudukan rasuk di rumah iaitu di atas tanah. Rasuk cantilever juga digunakan pada bumbung. Rasuk adalah penting dalam pembinaan rumah kerana ia memastikan integriti struktur rumah kokoh. Bagi pelembung, bumbung limas adalah jenis bumbung yang digunakan dalam pembinaan banglo kami. Pembinaan bentuk asas rumah ini adalah sama iaitu serdahana tinggi. Unsur rumah Melayu tradisi terutamanya alas tiang rumah dan ciri hiasan kelarai dimiliki oleh bumbung berbentuk limas. Bumbung mempunyai 4 buah perambung panjang dan bersambung dengan 11 buah perambung limas. Seterusnya, bagi lokasi pembinaan pula, kawasan selatan Malaysia iaitu di dalam negeri Johor adalah lokasi tapak bagi pembinaan rumah banglo kami. Muara Johor adalah daerah di mana terletaknya tapak rumah ini. Keluasan lot tapak rumah banglo yang dipilih mempunyai keluasan sebanyak 0.5 ekar. Kos pembinaan. Kos yang mungkin digunakan dalam proses sebelum dan semasa pembinaan rumah banglo secara kasas termasuk bahan binaan, upah tukang, rumah dan lain-lain. Keluasan tapak bagi banglo setikat adalah 580 meter persegi. Jadi untuk kos anggaran banglo tersebut adalah RM63,800 kerana harga bagi 1 meter persegi adalah 110. Jadinya upah tukang induk adalah RM30,446.24. Kadar tukang paip adalah RM1.20 per meter persegi mengikut luas rumah. Anggaran kadar tukang paip ialah RM2,283.47. Kadar upah tukang shilling adalah RM2 sekaki persegi termasuk seketing. Jumlah kadar upah tukang siling adalah RM4,757.23. Anggaran upah bagi tukang mozet adalah RM6,660.12. Kadar upah tukang cat dalam anggaran RM2 sekaki persegi mengikut keluasan rumah. Anggaran upah tukang cat adalah RM3,805.78. Kadar upah tukang elektrik kerja-kerja pendawaian termasuk dengan barang-barang, upah pasang lampu sekitar RM7 hingga RM12, upah pasang plug sekitar RM90, upah pasang ekor sekitar RM80. Anggaran kadar upah tukang elektrik sekitar RM6,230. Kadar upah tukang pagar konkrit penuh
Kesimpulannya, dalam laporan ini telah kami sertakan pandangan kiri dan kanan, pandangan hadapan dan pandangan belakang rumah yang kami bina. Akhir sekali, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sesiapa yang membantu kami sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung, dan tidak ketinggalan juga kepada pensyarah kami iaitu Dr. Muhammad Azim bin Muhammad Azmi yang telah mengajar kami sepanjang semester ini. Tunjuk ajar doktor telah membuatkan kami ingin belajar lebih luas lagi dalam bidang kejuruteraan ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.